berinteraksi lah dengan hari ini. Terima kasih. Sebenarnya ada masalah saya ni ada dua lah. Ya. Pertama mengenai keluarga lah. Dia buat macam mana suami? Saya rasa saya dah berbuat baik dengan dia. Apa yang dia suruh buat, saya buat. Ya. Dia ajak balik ke kampung dia, saya balik. Ya. Tapi bila time saya nak minta balik kampung saja, dia tak izinkan. Ya. Alasan dia sebab tak ada apa-apa kat kampung. Mak ada ke kat kampung? Memang arwah emak dah tak ada, keluarga dah tak ada. Tapi masih ada rumah. Ya. Sebab dulu saya pernah sendiri arwah emak. Ya. So ada masa saya balik kampung. Kampung puan kat mana? Dekat sajalah daripada tempat saya sekarang ni. Kat berapa jam? Dalam 2 jam. Kau nak pergi tu banyak bayar duit tol ke? Adakah masalah kewangan tak nak pergi ke? Tak ada. Tak ada masalah kewangan. Dan saya balik pun tidak gunakan duit kemudian suami tak ada. Ya. Duit saya sendiri. Oh, jadi bila balik kampung dia ada mak dia lagi lah? Mak dia memang tak ada. Dia ada mak tiri je lah. Ya, jadi balik Saya kampung. ikut. Ya. Lepas setiap kadang saya jelas kadang sakit pun saya balik juga ikut dia. Ya. Berapa umur puan? Ya. Umur puan berapa? Umur Ya. umur dia 50. Oh, ya okey. Dia kerja. Tapi saya kata anak cuti sekolah ni. Ya. Anak nak balik kampung. Ya. Satu hari satu malam pun jadilah duduk kampung. Ya. Sebab anak nak suasana kampung kan. Ya. Tapi saya tak pernah kan. Oh. Perlu ikut dekat dia. Okey, terima kasih. Hati saya sudah memerontak kalau dia tak boleh lagi kan. Sebab saya rasa saya tak pernah menyusahkan dia. Waktu lain dia baik ke puan? Waktu lain solat semua okey dengan puan baik? Alhamdulillah dengan saya dia memang baiklah. Solat pun Alhamdulillah sekarang ni. Tak macam yang lepas-lepas. Syukur. Itulah kadang saya tengah malam pasti bangun. Saya minta hati dia lembut. Boleh, Sebut insyaAllah. nama dia. Okey. Memang jauh lah sekarang. Beza dengan dulu. Tapi Alhamdulillah, syukur. sekarang ni cuma ego dia tu lah. Yelah. Dia nak balik tak boleh. InsyaAllah. Terima kasih. Macam terlalu rindu dengan kampung kan. Saya tak boleh nak tahan. Ya, terima kasih. Saya akan jawab ya. Terima kasih. Okey, terima kasih puan. Okey, terima kasih. Saya nak sebut gini lah. Kualiti kehidupan kita bergantung pada kualiti emosi kita. Kualiti emosi kita bergantung pada kualiti fokus kita. Jadi puan mungkin dalam hubungan dengan suami dan anak-anak 9/10 bagus. Tapi puan pergi tengok yang tak nak balik kampung satu tu sebagai benda besar. Jadi bila puan fokus pada dek kecil hati, lawan perasaan lah kita, layan perasaan. Cerita pula kawan lah, memanglah ya. Jadi bila kita ada benda negatif, cerita pula kawan, cerita tu orang pun memanglah suami saya bawa saya. So atas kita kita nak kawal. Contohnya macam ni lah Mas, macam kat bilik kita, kat bilik konti kan Mas. Cuba Mas tengok dekat di ceiling sekarang. Cuba Mas kira berapa lampu bulat. 3, 4, 5, 6. Okey. Semua 11. 11. Okey, kejam mata ada berapa keping ceiling? Dah, Mas tak cakap. Pasal walaupun Mas tengok seluruh ceiling ni, tapi Mas hanya fokus kepada lampu. Ya. Walaupun Mas nampak, Mas lihat, tapi Mas tak nampak. Sebab fokus Mas pada lampu putih, lampu yang bulat. Maknanya macam kita hidup ni, kita nampak banyak benda, tapi kita fokus pada satu, itu kita nampak. Jadi kalau puan nak fokus rasa saya jadi mangsa, memang nasib saya malang, suami saya tak nak ikut cakap saya, sedih. Tapi kalau puan kata Masya Allah, saya ada suami yang baik, mak berdoa dulu tak semayang, dia dah semayang, anak saya baik, saya ada iman, saya ada tu kampung okey lah, mak pun dah tak ada. Kalau suami pada saya lah, tak maaf lah, pada saya kan kita perempuan ni suami segala-galanya lepas Allah dan Rasul. Dan ada juga mengatakan kalau boleh sembah manusia kita sembah suami kita. Jadi kalau suami kita kan, suami nak jaga 3 perkara: mata dia, telinga dia, hidung dia dan hati dia. So kalau dia tak suka, berlembut dulu.
Belum dulu, jangan bangkit. Lalu kita orang marah ni, kita bangkit dulu. Rumah awak saya pergi, rumah saya tak nak. Itu negatif. Cuba bersyukur, cuba lembut-lembut, cuba dengan macam puan menangis air mata saya macam ni, puan menangis, puan minta abang boleh tak sehari aja minta lah kalau boleh. InsyaAllah kalau kita boleh. InsyaAllah lembut. Jangan bangkit. Jangan bangkit. Sebut kejahatan dia, jangan. Cakap abang ni baik, insyaAllah ni. Mana pujuk guna dan doa dan sebagainya. Kalau tak dapat, Allah tak izin, sudahlah. Cuba jangan. Ada macam ni dah. Orang yang minda besar, masalah jadi kecil. Orang minda kecil, masalah jadi besar. So kalau kita ada masalah, jangan nak kecilkan masalah, tapi besarkan minda dan lapangkan dada. Lapangkan dada ni hanya bila kita ada Allah di hati kita dan dunia jadi kecil, insyaAllah. Ada satu Facebook ni kita boleh kongsi, Umi Abu Zar. Saya selalu menahan rasa marah bila berhadapan dengan kerenah suami dan anak-anak, hinggakan jantung saya berdegup laju. Apa yang saya buat, cepat-cepat istighfar dan spontan rasa marah itu jadi reda. Betul, tepat. Pernah orang kata, saya dengar, tak ingat Mufti Meng ke siapa, dia kata bila kita nak marah, ambil wuduk kan, dia cadangkan ambil marah, ambil air masuk dalam mulut. Bila kita kemam air, boleh keluar tak kata-kata tak elok, tak keluar, habis. Tahan. Nak kata apa pun tahan. Pasal mulut perkataan ni, sebelum kita cakap hak kita, lepas kita cakap hak orang. Sebab tu saya takut sangat cakap Hakim. Macam-macam boleh marah saya lepas ni. Wallahualam. Mungkin satu lagi yang terakhir, Prof, dari Raudatul Jannah. Perlukah saya bersabar jika suami saya tak nak dirikan solat? Sebelumnya dia solat juga walaupun ada tertinggal, tapi sekarang dia terus tak solat sebab dia bosan dengan dugaan. Suami saya tak ada kerja, tetap buat bisnes pun lingkup. Kalau kerja pun tak lama. Saya bekerja, saya boleh sabar hidup susah, tapi saya sangat kecewa bila dia tak nak lagi mendirikan solat. Mohon nasihat daripada Prof. Terima kasih. Yang pertama, pencegahannya, wanita di luar sana nak kahwin, soalan pertama, suami solat. Yang kedua, merokok. Kalau suami merokok, suruh berhenti sebelum kahwin. Kita menyusahkan kalau sahabat suami merokok. Baik, bagi puan ni, kita sebagai isteri payah nak menegur suami. Saya cadangkan TV channel di rumah tu pasang channel yang baik dan beri hadiah buku yang baik pada suami, dan cuba gunakan kelembutan dan cuba mungkin buat komunikasi dan sebab kualiti kehidupan kita bergantung pada kualiti komunikasi kita. Dan komunikasi ni bukan apa kita cakap, Mas, tetapi respon yang kita dapat daripada orang tu. So kalau kita cakap macam bagus tapi orang tak faham buat apa, jadi kita nak tentukan yang kita cakap tu ada kesan pada orang tu. Dan bila nak bercakap dengan suami, jangan niat pandang kita rendah. Ingat tadi kata-kata orang alim tadi, sentiasa fikir orang lain lebih baik daripada kita supaya ada sifat tawaduk. Dan kita, Mas, paling jumpa suka orang tawaduk ke orang pandai, Mas? Mesti orang tawaduk kan. Orang jumpa kita mula-mula, orang tak kira kita lawa ke banyak duit. Yang pandai berapa degree, orang tengok akhlak kita. Jadi kita dengan suami kita memanglah, terutama kalau suami tak ada kerja, dia punya harga diri rasa rendah. Lagi kita cuba nak nasihat dia, kita pula dah bekerja, kita pula berperangai macam bajet bagus, lagi tak mau dengar. Apa kata macam ni, bang, walau macam mana abang kerja tak kerja, tapi saya bercadang kalau kita masuklah syurga sama-sama. Saya berkata kepada para suami, kalau tak ada niat nak pimpin isteri masuk syurga bersama-sama, sia-sia hidup. So cakap, bang, jom jadi ahli syurga, kita solat dulu, insyaAllah perniagaan akan maju. Pasal rezeki ni Allah beri. Allahuakbar. Terima kasih banyak kepada Prof bersama kita pada hari ini untuk topik kita, celik mata riset minda pejabat. Dan banyak lagi soalan daripada anda, tapi kami mohon maaf ya, InsyaAllah saya di Kedah hari Ahad ni, di kediaman Menteri Besar Kedah, oleh satu seminar bahagia-membahagiakan dan ditukan Inspins di Kedah ya. Saya pun tak tahu, bukan Asawah tapi Inspins. So tengokkan dia punya iklan di Facebook saya, Prof Dr. Muhaya. Dan juga pada 30 Jun saya di Bandar Baru Uda, masjid di sana. Dan pada 8 Julai saya di Stadium Nilai untuk pelajar-pelajar sekalian. So ramai pelajar jemput saya, Mas, tapi saya tak sempat nak pergi. So usia menerima cabaran itu dan mengambil stadium besar untuk semua pelajar datang belajar. Saya insyaAllah akan mengajar mereka bagaimana menjadi pelajar yang baik dan cemerlang, insyaAllah. InsyaAllah. Dan apapun untuk maklumat lanjut boleh dapatkan melalui di asawah.com,
ASSOHWH.com ataupun fanpage saya Prof. Dr. Muhaya ataupun website drmuhaya.com. Ya, dan insyaAllah kita kembali minggu hadapan seperti biasa. Minta maaf pada semua orang ya, kalau kesilapan bahasa pada ustaz-ustazah, saya rela menerima teguran, dan pada orang tua bila saya minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kepada anda para pendengar, teruskan bersama dengan kami di IKIM FM.